Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so berjumpa kita lagi untuk subtopik yang seterusnya. Okey, so hari ini kita akan masuk kepada bab yang kelima, sumber manusia. Okey, so seperti mana yang awak sedia tahu, okey, so dalam pengajian perniagaan semesti yang pertama, dia ada 5 bab okey yang perlu kamu pelajari lah. Iaitu bab yang pertama iaitu perniagaan dan persekitaran, bab yang kedua pengeluaran, bab yang ketiga pemasaran, yang keempat ialah kewangan dan yang terakhir sekali ialah sumber manusia. Okey, so hari ini kita tengok bab yang terakhir lah, bab yang kelima untuk bahagian yang pertama. Okey, untuk dalam subtopik bab yang kelima ni, so dipecah kepada 7 subtopik. Okey, yang pertama iaitu pengurusan sumber manusia. Okey, yang kedua ialah perancangan sumber manusia. Yang ketiga berkaitan dengan latihan dan pembangunan. Okey, dan yang keempat pendaian prestasi pekerja. Yang kelima berkaitan dengan pampasan. Yang keenam berkaitan dengan tindakan disiplin dan penamatan perkhidmatan, dan yang terakhir sekali ialah perhubungan industri. So ini 7 subtopik yang berada di bawah bab yang kelima. Okey, dan seperti mana awak sedia maklum lah. Okey, so bab 2, 3, 4 dan 5 ni kita lebih tengok kepada fungsi-fungsi jabatan lah yang wujud dalam sebuah perniagaan. Bab yang kedua, jabatan pengeluaran, awak dah tengok apa fungsi jabatan pengeluaran, iaitu menghasilkan produk ataupun perkhidmatan. Okey, bab yang ketiga pemasaran, lebih fokus kepada produk yang dah siap, bagaimana kita nak pasarkan kepada pengguna-pengguna ataupun target sasaran kita. Okay, yang keempat iaitu berkaitan dengan jabatan keuangan. Okey, apa fungsi jabatan keuangan? Lebih kepada menguruskan aset-aset ataupun sumber keuangan dalam sebuah syarikat lah. Dan yang terakhir sekali ialah sumber manusia. Okey, salah satu jabatan yang wujud lah. Okey, so secara umum dari jabatan sumber manusia ni, bila sebut sumber manusia dalam sebuah perniagaan, okey, kita nak running kita punya bisnes, biasanya kita akan melibatkan pekerja-pekerja, iaitu manusia itu sendiri. Okey, so fokus part yang kelima ni, bagaimana ataupun apa fungsi jabatan sumber manusia, iaitu daripada awal pengambilan. Kita akan lihatlah daripada awal pengambilan seseorang pekerja sehinggalah pekerja tersebut ditamatkan perkhidmatan. Okey, so untuk video ini, so kita hanya fokuskan kepada subtopik 5.1, okey, iaitu pengurusan sumber manusia. Okey, jom kita tengok kepada sukatan pelajaran. Okey, apa sukatan pelajaran untuk subtopik 5.1 ni? Okey, iaitu pengurusan sumber manusia. Okey, di bawah pengurusan sumber manusia ni dia terbahagi kepada dua subtopik kecil, iaitu fungsi dan peranan pengurus sumber manusia, dan yang kedua ialah pengurusan sumber manusia strategi. So apa objektif dia? Okey, so objektif dia pelajar-pelajar selalunya dapatlah. Yang pertama, mentakrifkan ataupun mendefinisikanlah pengurusan sumber manusia itu apa dan apa kepentingan pengurusan sumber manusia. Okey, yang kedua, menjelaskan fungsi pengurusan sumber manusia. Okey, yang ketiga, membincangkan cabaran pengurusan sumber manusia, dan yang terakhir sekali ialah menjelaskan pengurusan sumber manusia strategik yang merangkumi, menarik, okey, membangun dan mengekal sumber manusia. Okey, so bila yang D ni, kalau awak perhatikan, bila orang kata sesuatu fakta tu dimasukkan, ini bermakna ini merupakan fakta khusus. Okey, so ini untuk bahagian D. Okey, so kita lihat dari segi orang kata subtopik yang pertama, iaitu berkaitan dengan definisi lah pengurusan sumber manusia dan juga kepentingan dia. Okey, apa yang dimasukkan dengan pengurusan sumber manusia? Okay, pengurusan sumber manusia ini merupakan satu proses menganalisis dan mengurus keperluan sumber manusia oleh sesebuah organisasi, okay, bagi mencapai matlamat strategiknya. Okay, kita ulang balik, iaitu proses menganalisis dan menguruskan keperluan sumber manusia. Okay, apa yang diperlukan oleh tenaga-tenaga kerja ni lah, okay, dalam sesebuah organisasi bagi mencapai matlamat strategi yang telah ditetapkan. Ataupun pengurusan sumber manusia ini merupakan satu dasar atau polisi, prosedur dan amalan berkaitan dengan pengurusan pekerja yang diperlukan dalam proses mengurus sumber manusia dalam organisasi. Okey, itu dari segi takrifan untuk pengurusan sumber manusia. Okey, seterusnya kita lihat pula apakah kepentingan pengurusan sumber manusia. Kalau berdasarkan pada sukatan tadi, so dia tak menyatakan apa kepentingan dia. Kalau dia nyatakan dalam sukatan,
So bermakna dia jadi fakta khusus lah, tapi bila tak dinyatakan lebih kepada fakta umum. Okey, so antara kepentingan pengurusan sumber manusia, mungkin dia ada buku, dia ada lebih daripada ni, so dia ada lagi. So ini antaralah sebahagian daripada kepentingan pengurusan manusia. Okey, yang pertama untuk memastikan bilangan tenaga kerja mencukupi. Itu pentingnya kenapa Jabatan Peta Sumber Manusia ni ditubuhkan untuk memastikan bilangan tenaga kerja ni mencukupi. Okey, kenapa kita perlukan tenaga kerja yang cukup? Okey, supaya operasi syarikat dapat berjalan dengan lancar. Okey, sekiranya tenaga pekerja tidak mencukupi. Okey, sebagai contoh Jabatan Pengeluaran memerlukan 30 orang pekerja. Tetapi kita hanya ada 10 orang pekerja. Sudah pastilah proses ataupun operasi perniagaan atau proses penghasilan produk tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar disebabkan oleh tenaga kerja yang tidak mencukupi. Okey, so kepentingan yang kedua untuk memastikan organisasi memiliki pekerja berkebolehan. Okey, so Jabatan Sumber Manusia bukan sahaja mengambil pekerja-pekerja, nak pastikan setiap jabatan cukup pekerja, tapi dalam masa yang sama, dia akan melatih pekerja. Supaya organisasi dapat pekerja-pekerja yang berkebolehan. Bila pekerja berkebolehan, so peluang-peluang perniagaan yang ada itu tidak terlepaslah. Sebab apa? Sebab pekerja-pekerja ini telah dilatih. Yang ketiga, pengambilan tenaga kerja yang bersesuaian dan berkualiti. Itu kepentingan dia. So kita ambil daripada proses merekrut. Merekrut ni maknanya kita mengambil calon-calon. Mestilah bertepatan dan meningkatkan daya saing. So biasanya dari segi pengambilan tenaga kerja ni, so dia bergantung kepada orang kata keinginan lah. Apa yang diperlukan oleh jabatan-jabatan lain. Setiap jabatan ni biasanya dia akan draft. Berapa ramai pekerja yang diperlukan, apa syarat-syarat yang diperlukan untuk setiap pekerja tersebut, kelayakan dia, ciri-ciri pekerja yang diinginkan, dan dia akan submit kepada Jabatan Sumber Manusia. So Jabatan Sumber Manusia dia akan melakukan proses merekrut calon-calon berdasarkan kepada ciri-ciri ataupun kelayakan yang telah ditetapkan oleh jabatan-jabatan yang hantar kata permohonan tadilah. Kemudian kepentingan seterusnya untuk menyediakan program latihan dan pembangunan. Macam cikgu cakap tadi, Jabatan Sumber Manusia bukan sahaja mengambil pekerja, dalam masa yang sama dia akan sediakan program latihan dan pembangunan untuk memastikan pekerja-pekerja itu dia dapat melakukan tugasan dengan baik. Membangunkan ganjaran yang ada. Ini antara kata kepentingan ataupun fungsi Jabatan Sumber Manusia juga lah, membangunkan sistem ganjaran. Dari segi gaji dan sebagainya. Supaya dia dapat meningkatkan motivasi pekerja. Sekiranya ganjaran tu diberikan dengan adil, sebagai contohlah. Dari segi kelayakan gaji. Mungkin dia ada perbezaan untuk kelayakan yang SPM, diploma, ijazah dan sebagainya. So bila ganjaran tu diberikan adil mengikut pada tahap orang kata kelayakan seseorang pekerja, so secara tak langsung motivasi pekerja akan meningkat. Sama juga macam sistem pemberian bonus dan sebagainya. So ini akan dilakukan oleh pengurusan sumber manusia berdasarkan kepada rekod-rekod pekerja lah. Dan yang terakhir sekali, membangunkan proses penilaian prestasi. So ini antara kepentingan dia. So Jabatan Sumber Manusia dari segi pengambilan calon, kemudian train calon, dalam masa yang sama setiap pekerja akan dinilai. Apa tujuan penilaian dilakukan? Ini untuk ni lah, ganjaran, untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. So ini antara kepentingan pengurusan sumber manusia. Macam cakap tadi ini lebih kepada fakta umum. So sekiranya ada fakta-fakta lain yang boleh menyokong kepada kepentingan pengurusan sumber manusia, so kamu boleh letaklah. So kita tengok. Dia pernah keluar soalan STPM sekali. Soalannya, berikan 4 kepentingan pengurusan sumber manusia kepada organisasi perniagaan. 4 markah. Berikan 4 kepentingan pengurusan sumber manusia kepada organisasi perniagaan, 4 markah. So dia nak 4 kepentingan. Berikan ni dia sama macam nyatakan, senaraikan. Tapi awak kena ingat, kalau kata untuk perbezaan dia, kalau kata untuk fakta khusus dia kita senaraikan. Contohnya, contoh kalau kita ambil daripada bab yang kedua lah. Berikan proses pengeluaran. So kamu nyatakanlah proses pengeluaran ialah proses input, proses transformasi, proses output. Tapi untuk fakta khusus ni kamu kena berikan fakta umum. Untuk macam soalan ni, soalan ada fakta umum lah. So kamu kena beri jawapan yang
lengkap, jangan tergantung. Okey, contoh dia macam ni lah, daripada ayat penerangan tadi ya. So memastikan bilangan tenaga kerja mencukupi supaya operasi syarikat dapat berjalan dengan lancar. So baru akan dapat 1 markah. Yang kedua, memastikan organisasi memiliki pekerja berkebolehan supaya peluang perniagaan tidak terlepas. So maknanya ini merupakan macam penerangan yang lengkap. Kalau kata awak kata membangunkan ganjaran yang adil, mungkin markah tidak akan diberikan sebab mungkin tergantung. Okey, kenapa? Supaya dapat meningkatkan motivasi pekerja. Ini untuk soalan STPM yang pernah keluar lah berkaitan dengan kepentingan. Okey, seterusnya kita pergi kepada fungsi pengurusan sumber manusia. Okey, apa fungsi pengurusan sumber manusia? So ini antara 5 fungsi pengurusan sumber manusia. Ini pun tidak dinyatakan dalam sukatan. Okey, so kalau tengok daripada buku modul dan sebagainya, okey, so ini antara kata fungsi-fungsi yang disenaraikan lah, iaitu sebagai perancang, fungsi pengurusan sumber manusia. Kalau kata sebagai penguruh manusia, okey, so apa fungsi dia? Okey, sebagai perancang, sebagai facilitator, okey, sebagai penyelaras, sebagai bertindak sebagai orang tengah, dan yang kelima ialah auditor. Ini fungsi pengurusan sumber manusia. Kalau kata awak memegang jawatan sebagai pengurus sumber manusia, so ini antara peranan-peranan awak lah, ataupun fungsi awak. Okey, so kita tengok satu persatu. Yang pertama ialah perancang. Okey, perancang ni apa maksud dia? Iaitu merancang dan mengurus program penstafan bagi jangka masa pendek dan panjang seperti aktiviti perekrutan dan juga pemilihan. Okey, so ini fungsi yang pertama pengurusan sumber manusia, iaitu sebagai perancang. Kita rancang. Okey, bila kita nak rekrut ataupun ambil pekerja, berapa ramai, bagaimana proses pemilihan pekerja dan sebagainya dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Okey, ini bergantung kepada matlamat sebuah perniagaan lah. Kalau contoh, okey, matlamat sebuah perniagaan untuk kita kembangkan perniagaan dia ke peringkat antarabangsa. Okey, so mungkin jangka masa panjang dia mungkin lebih ramai pekerja-pekerja akan diambil. So dia kena rangka plan lah. Okey, bila kita nak ambil pekerja tersebut, berapa ramai, bagaimana proses pemilihan online ke secara walk-in dan sebagainya. Okey, yang kedua, peranan pengurusan sumber manusia adalah sebagai facilitator. Apa maksud facilitator ni? Okey, tujuan dia untuk memastikan kehendak organisasi sesuai dengan keperluan latihan kerja. Okey, menyediakan program dan meningkatkan pengetahuan pekerja. Program-program untuk meningkatkan pengetahuan lah, khusus apa-apa yang berkaitan dengan kerja lah. Okey, skop kerja dia. So dia akan sediakan, kemudian kenal pasti keperluan latihan pekerja yang perlu diberi latihan. Okey, siapa yang layak untuk mengikuti kursus-kursus ni. Okey, kemudian dia kena buat belanjawan untuk latihan tersebut. Okey, berapa kos yang diperuntukkan. Okey, dan mengenal pasti individu atau organisasi yang berkelayakan memberikan latihan. Okey, dia kena pastilah sama ada kursus ini boleh dibuat kata secara dalaman ataupun kita memerlukan khidmat daripada orang luar untuk memberikan latihan tersebut. Okey, itu peranan yang kedua, iaitu sebagai facilitator. Okey, yang ketiga iaitu penyelaras. Iaitu menyelaras dasar dan peraturan yang diterima pakai oleh organisasi sama ada masih relevan dengan perubahan dan desakan semasa serta selari dengan tuntutan pekerja, perundangan negara dan keperluan sejagat. Okey, menyelaras hal berkaitan keselamatan dan kesihatan. Okey, sebagai penyelaras program-program dasar-dasar peraturan untuk pekerja-pekerja ni lah. Okey, so kita tengoklah sama ada masih relevan ataupun kita kena tengoklah perubahan yang berlaku, terutamanya untuk bahagian sumber manusia lah. Okey, contoh macam gaji dan sebagainya pekerja. Sekarang pun dia ada letakkan berapa gaji minimum dan sebagainya. Okey, undang-undang yang berkaitan dengan sumber manusia. Okey, so kita kena selaraskanlah dasar-dasar yang berkaitan dengan sumber manusia. Okey, di samping bahagian keselamatan dan juga kesihatan. Okey, yang keempat, bertindak sebagai orang tengah. Itu fungsi yang keempat, bertindak sebagai orang tengah. Okey, ataupun pengantara dalam erti kata lain. Okey, sebagai pengantara antara siapa? Majikan dengan pihak kesatuan sekerja. So mungkin ada masalah dalam melibatkan pekerja dengan pihak perusahaan atasan pekerja, biasanya dia tak akan berani lah. Okey, untuk berdepan dengan pihak perusahaan atasan. Okey, so siapa yang menjadi orang tengah? Biasanya Jabatan Sumber Manusia ni, sebab dia orang akan menguruskan pekerja. So dia kena sampaikanlah apa masalah-masalah ke yang berkaitan dengan pekerja kepada pihak perusahaan atasan. Mungkin ada sesuatu maklumat berkaitan dengan pekerja oleh pihak atasan kepada orang bawahan. So mungkin
Okey, pengurusan sumber manusia ni akan bertindak sebagai orang tengah. Okey, dan yang kelima ialah auditor, iaitu menyediakan carta pergerakan pekerja dengan menunjukkan tarikh penamatan tempoh kontrak, tarikh pekerja perlu menghadiri temu duga, tarikh untuk menjalani latihan dan tarikh persaraan pekerja. Dalam kata lain kata macam jadual lah. Okey, seseorang pekerja tersebut. Okey, untuk jawatan-jawatan ni bila tarikh temu duga, okey, berapa tempoh dia, okey, tarikh persaraan pekerja. So ini peranan-peranan Jabatan Sumber Manusia dah. Okey, so ini antara fungsi Jabatan Pengurusan ataupun fungsi pengurusan sumber manusia. Dia ada 5, iaitu perancang, fasilitator, penyelaras, bertindak sebagai orang tengah dan juga last sekali sebagai auditor. Okey. Seterusnya kita tengok pula cabaran pengurusan sumber manusia. Setiap jabatan dia ada cabaran-cabaran yang tersendiri. Tak kisahlah jabatan pengeluaran, jabatan pemasaran seperti mana yang kita tengok sebelum ni, jabatan kewangan, itu kita boleh masuk lagi ya. Dan juga jabatan sumber manusia. Setiap jabatan dia ada cabaran-cabaran. So apa cabaran pengurusan sumber manusia? Kalau kita awak sebagai pengurus manusia, antara cabaran-cabaran yang dihadapi apa dia? Okey, benda ni pun tak dinyatakan dalam sukatan. So dia fakta umum. Okey, so ini antara, okey, mungkin dia ada banyak lagi ya benda-benda yang lain. So ini di antaralah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kata pengurusan sumber manusia. Yang pertama dari segi peningkatan bilangan pekerja wanita. Okey, kalau kita tengok dalam situasi sekarang, kalau kita compare dengan dulu mungkin bilangan pekerja wanita tu agak terhad. Okey, tetapi sekarang ni bilangan pekerja wanita tu semakin ramai. Okey, so bila semakin ramai, so ini merupakan cabaran bagi pengurus sumber manusia. Okey, sebab dia melibatkan jantina yang berlainan dan sebagainya, keperluan yang berlainan. Okey, keperluan untuk pekerja lelaki dan pekerja wanita tak sama. Okey, so pengurus manusia dia perlukan lakukan sesuatu terhadap pekerja-pekerja wanita ni bagi memastikan kata operasi perniagaan tidak terjejas. Okey, contoh dia dari segi macam perempuan ni pekerja wanita ni biasanya dia ada cuti khas, cuti bersalin. Okey, kemudian boleh sediakan pusat asuhan anak-anak, okey, gangguan, dia ada akta berkaitan dengan gangguan seksual dan juga lain-lain. Okey, so ini perlu disediakan oleh pengurus Jabatan Sumber Manusia. Yang kedua ialah cabaran dari sudut teknologi. Okey, so kita tengok zaman sekarang pun teknologi semakin berkembang. Okey, daripada semasa ke semasa. So bila teknologi berkembang, so dia memerlukan kemahiran. Okey, kemahiran setiap pekerja untuk menguasai teknologi tersebut. Sekiranya pekerja-pekerja yang sedia ada dalam sesebuah organisasi itu gagal menguasai teknologi, so dia mungkin akan menjejaskan operasi perniagaan dan kata tahap daya saing dia tu, okey, untuk bersaing dengan kata pesaing-pesaing dia tu mungkin rendah. So dia tak ada kekuatan kat situ. So cabaran dia, so kena pastikanlah, okey, Jabatan Sumber Manusia dia kena pastikan pekerja-pekerja dia tu okey menguasai teknologi. Okey, supaya dapat bersaing. Okey, dan syarikat pun perlulah kata menggunakan teknologi-teknologi yang terkini. Dia kena buat kajian dah teknologi ni apa kebaikan dan kelemahan dia dan sebagainya. Okey, untuk pastikan tahap daya saing dia tu tinggi. Okey, yang ketiga cabaran seterusnya ialah daripada kemasukan buruh asing. Okey, kemasukan buruh asing ke mana? Kalau kita tengok sekarang ni, bukan sekarang, dah lama dah kan. Okey, so pekerja tu bukan terdiri daripada warga tempatan saja, tapi dia ada pekerja-pekerja yang daripada negara-negara lain. Okey, Vietnam, daripada Indonesia, Filipina dan sebagainya. Okey, pergi mana-mana kawasan pun memang akan ada pekerja-pekerja asing. So bila ada pekerja asing ni, so dia macam satu budaya yang berlainan. Budaya negara sana mungkin tak sama dengan sini. So cabaran pengurusan sumber manusia ni, dia kena train pekerja-pekerja asing ni dari segi budaya Malaysia ni macam mana contohnya, dari segi bahasa. Okey, so dia kena sediakan kursus-kursus untuk pekerja-pekerja ni supaya bagi memastikan orang kata hubungan dalam sesebuah organisasi tu bagus. Okey, so bila hubungan baik, okey, so operasi perniagaan tu orang kata stabil lah. Tapi kalau kata wujud perbezaan yang terlampau ketara, okey, sehingga kan pekerja tidak boleh bekerja sama, so dia akan menjejaskan operasi sesebuah perniagaan. Okey, yang keempat, kepelbagaian tenaga kerja. Okey, kepelbagaian tenaga kerja, kalau tengok yang atas tadi, bilangan pekerja wanita.
Itu pun dah pelbagai dah. Ada lelaki, ada wanita. Itu dari segi jantina. Kemudian dari segi kaum, ada Melayu, ada India, ada Cina dan sebagainya. Kemudian dari segi umur, ada muda, ada dewasa, ada yang golongan tua. Tua tak ada tua sangat kan. Sebab sekarang kalau kata kerajaan, so umur persaraan dia 60. Okey. Orang kurang upaya ataupun golongan minoriti. So, wujud kepelbagaian tenaga kerja. So, Jabatan Sumber Manusia dia kena pastikanlah, okey, supaya setiap golongan ni orang kata mendapat orang kata mungkin faedah yang sama, tanpa diskriminasi dan sebagainya. Macam OKU kita tengok OKU dia ada tandas dia. Okey, sebab apa tandas berlainan? Sebab dia punya keperluan dia tu memang memerlukan tandas berlainan. Okey, lelaki ada tandas lelaki, wanita ada tandas wanita dan sebagainya. Supaya apa ni? Okey, kita nak pastikan operasi perniagaan berjalan dengan lancar. Okey, semua ni Jabatan Sumber Manusia dia kena lihat teliti perkara-perkara ini. Okey, kemudian aspek globalisasi. Ini pun merupakan cabaran. Dia sebut global ni dunia tanpa sempadan. Okey, kita nak bersaing pada peringkat yang tertinggi tu dia memerlukan pekerja-pekerja yang berkemahiran. So kita kena sediakan kursus-kursus untuk pekerja-pekerja supaya kita juga mampu bersaing pada peringkat yang tertinggi. Okey, daripada sudut yang keenam, cabaran undang-undang dan juga peraturan buruh. Okey, so kita kena alert. Okey, pengurus sumber manusia dia kena alert dengan perubahan dari segi perundangan dan juga peraturan yang berkaitan dengan buruh. Pekerja pun dia tak boleh ambil sembarangan. Okey, dia ada had umur dia, kita tak boleh ambil kanak-kanak. Okey. Kemudian dari segi gaji dan sebagainya, itu peraturan-peraturan lah. Okey, berapa sekarang ditetapkan had minimum gaji berapa kan. Okey, so kita kena follow lah undang-undang yang ditetapkan. Okey, perubahan ekonomi itu bukan cabaran sumber manusia. Okey, so kita tahu kesan dia apabila ekonomi meleset. Okey, biasanya dia akan melibatkan pembuangan pekerja dan juga pemberhentian pekerja. So Jabatan Sumber Manusia dia kena nilai lah. Okey, dia kena alert. So bila ekonomi down, so apa yang perlu dilakukan terhadap pekerja-pekerja yang sedia ada? Ekonomi up, dah tentu kita memerlukan pekerja yang lebih, kita kena rekrut lain dan sebagainya. Okey, so ini antara cabaran pengurusan sumber manusia. Dia ada lagi, banyak lagi Okey, tapi ini sebahagian lah cabaran-cabaran yang ada. Okey, sebab dia fakta umum, dia tak dinyatakan dalam sukatan. Okey, so sekiranya kamu dapat SP dengan baik, so jawapan kamu akan diterima. Okey, kita tengok. Okey, dia pernah keluar dalam soalan 2015. Okey, soalan yang pertama, huraikan 7 cabaran dalam pengurusan sumber manusia. Okey, dia nak 7 cabaran. Markah 14. Okey, so bila markah 14, maknanya satu cabaran mewakili 2 markah. So kamu bagi fakta kamu, contohnya tadi peningkatan tenaga kerja. Bilangan pekerja wanita kamu huraikan. Okey, satu huraian kamu akan dapat 2 markah. Okey, so dia nak 7 ni. Okey, yang kedua, nyatakan 6 tindakan yang perlu diambil oleh seseorang pengurus sumber manusia bagi membantu stafnya menghadapi cabaran yang dikemukakan dalam jawapan nombor yang pertama. Okey, so ini soalan berkait ni. So cara jawab macam mana? Okey, 7 cabaran dalam pengurusan sumber manusia. Okey, ialah contoh dia kat sini. Yang pertama, kemasukan buruh asing, iaitu untuk mengatur kamu huraikan perubahan ekonomi, kamu huraikan teknologi, kamu huraikan peningkatan bilangan pekerja wanita. Okey, perstrukturan organisasi. Ni macam cakap tadi ini contoh-contoh cabaran yang berlainan cikgu masukkan. Okey, kemasukan buruh asing, kepelbagaian tenaga kerja, globalisasi. Okey, so kamu bagi satu fakta, kemudian kamu bagi satu huraian. Okey, kamu dapat 2. Okey. Kemudian soalan yang kedua dia nak ni 9 keperluan pekerja, undang-undang dan peraturan. Yang kedua dia nak 6 tindakan yang perlu diambil oleh seorang pengurus bagi membantu stafnya menghadapi cabaran yang dikemukakan. Okey, kalau kata yang pertama tadi awak katakan kemasukan buruh asing. So apa tindakan yang perlu diambil oleh pengurus sumber manusia untuk membantu menghadapi cabaran yang telah dinyatakan. Contoh kemasukan buruh asing. Okey, so pengurus sumber manusia perlu mengadakan program latihan kesedaran budaya, bahasa tempatan dan cara hidup masyarakat kepada pekerja asing. So soalan 1 dengan 2 tadi dia berkait. Okey. So kalau kata yang teknologi. So teknologi apa cabarannya, apa yang perlu diambil oleh seorang pengurus. So untuk soalan ni kamu letaklah diri kamu sebagai seorang pengurus. So apa yang kamu boleh lakukan?
pengurus sumber manusia akan memberikan latihan kepada stafnya tentang teknologi atau cara kerja baru di kilang. Mungkin ataupun cara menggunakan teknologi tersebut. Kamu huraikanlah, guna ayat kamu sendiri, tak ada masalah. Tapi apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang pengurus terhadap cabaran-cabaran yang telah kamu nyatakan dalam jawapan yang pertama. Okey. Senang kan? Okey, dan yang terakhir, untuk subtopik 5.1 ni kita tengok tadi, proses sumber manusia ni, kepentingan dah tengok, fungsi dah tengok, cabaran dah tengok, yang terakhir sekali ialah pengurusan sumber manusia strategik. So dia ada 3, tadi menarik, membangun dan juga mengekalkan sumber manusia. Okey, so yang pertama, menarik sumber manusia. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan menarik sumber manusia ni? Dilaksanakan berdasarkan kepada perancangan keperluan sumber manusia dari sudut kualiti dan kuantiti pekerja yang dikendaki sama ada dari sumber dalaman atau luaran organisasi. Pihak pengurusan akan membentuk perancangan perekrutan, pengambilan dan seterusnya memilih pekerja yang bersesuaian. Ini pertama menarik sumber manusia. Kita nak tarik pekerja-pekerja. So kita kena plan lah, sama ada kita nak ambil daripada sumber dalaman. Sumber dalaman tu pekerja-pekerja yang sedia ada dalam syarikat. Okay, biasanya kalau kita ambil pekerja-pekerja yang sedia ada ni, ini biasanya untuk jawatan-jawatan yang tinggi sikit lah. Okay, ataupun kita ambil sumber luaran. Okay, so pihak pengurusan dia akan plan lah. Okay, cara kita nak rekrut tu guna kaedah macam mana. Okay, daripada proses pengambilan dan juga bagaimana seterusnya memilih pekerja yang sesuai. Kemudian membangunkan sumber manusia. Membangunkan sumber manusia ni pekerja dah diambil. Dah mau masuk dalam syarikat. Okay, so dia membekalkan pekerja dengan pengetahuan dan kemahiran baru melalui program latihan dan pembangunan. So kat ini proses membangunlah, dia diberikan latihan dan juga pembangunan untuk pekerja-pekerja ni, jangka pendek, jangka panjang dan sebagainya, supaya memastikan orang kata pekerja ni mendapat orang kata ilmu, okey, berkaitan dengan skop kerja yang perlu dilakukan. Okey, yang ketiga, mengekalkan sumber manusia. Okey, kita nak pastikan pekerja-pekerja yang dah ada ni kita dah ambil, kita dah train dan sebagainya supaya kekal berada dalam syarikat kita. Okey, so apa yang boleh lakukan itu menyediakan sistem pembayaran upah dan ganjaran yang adil dan sistematik bagi mendorong pekerja memberikan perkhidmatan maksimum. Kita nak kekalkan, biasanya kata secara umum lah. Okey, kalau kita nak kekalkan pekerja dalam sebuah syarikat tersebut, biasanya berkaitan dengan sistem ganjaran. Kalau kata sistem ganjaran kita adil, okey, gaji yang diberikan bersesuaian dengan kata tahap kepakaran yang ada pada dia, so dia tak akan pergi mana. Okey, so faedah lain contoh macam kemudahan, perumahan, perubatan, peluang kenaik pangkat tu, cuti rehat dan sebagainya tu, itu akan membantu proses pengekalan tenaga sumber manusia dalam sesebuah syarikat. Okey, so dia pernah keluar sekali tahun 2017, huraikan 3 aspek di bawah pengurusan sumber manusia. Soalan dia 2017, huraikan 3 aspek. 3 aspek tadi apa dia? Yang kita dah tengok tadi. Itu menarik sumber manusia, membangun dan juga mengekalkan. Markah dia 6. So namanya satu aspek bersama dengan 2 markah. Okey, so kamu bagi fakta, sebab ini fakta khusus Okey, menarik, membangun dan juga mengekalkan sumber manusia ni, ini fakta khusus yang berada dalam sukatan. So jawapan kamu, ni fakta kamu 1. Okey, kemudian kamu bagi dah satu huraian dekat sini. Sebab dia markah 6 je. Kat sini sebab cikgu ambil daripada nota kat atas tu, cikgu letak 2. So kamu letak 1 saja sudah membanding, maknanya 1 markah untuk fakta, 1 markah untuk huraian. Okey, itu 2017. Okey, kemudian ada keluar lagi sekali 2021 yang baru keluar. So huraikan 3 aspek di bawah pengurusan sumber manusia strategik. Okey, soalan yang sama, so dia ulang sekali lagi. 2017 dia ulang 2021. Okey, so jawapannya samalah. Okey. So itu berkaitan dengan kata subtopik yang pertama. Subtopik yang pertama iaitu pengurusan sumber manusia. Okey, di bawah dia tu kita boleh tengok dari segi definisi pengurusan sumber manusia dan juga kepentingan. Okey, tidak dinyatakan dalam sukatan tu. Okey, menjelaskan fungsi pengurusan sumber manusia, fungsi pun tidak dinyatakan. So kamu tengok pada modul kamu. Okey, membincangkan cabaran pun tidak dinyatakan. So tengok dalam modul. So biasanya dalam 6 atau 7 tadi keluar dalam soalan 7. Okey, menjelaskan orang kata yang terakhir sekali pengurusan sumber manusia strategik, iaitu merangkumi ini proses tadi yang menarik,
membangun dan mengekalkan sumber manusia. Okey, so ini dalam subtopik 5.1. Okey. So itu saja untuk video kali ini. So kita akan sambung seterusnya untuk video seterusnya subtopik yang berlainan. Okey, so terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Bye bye.